Terima kasih pengenaraja majelis, pembuka bicara yang dihormati, barisan hakim yang adil dan saksama, penjaga detik yang peka dengan tugasnya, guru-guru dan rakan-rakan semua, selamat pagi dan salam sejahtera. Matinya Awang Kenit merupakan sebuah cerita akan saya persembahkan pada hari ini. Pada zaman dahulu, ada sepasang suami istri yang telah lama berkawin, namun masih belum dikurniai anak. Berbagai-bagai usaha telah mereka lakukan, namun tidak berhasil. Dengan takdir Tuhan, setelah sekian lama bersabar, istrinya pun mengandung. Setelah genap 9 bulan, istrinya pun melahirkan seorang anak. Alangkah terkejutnya si suami karena anak mereka hanya sebesar ibu jari. Namun mereka tetap gembira dan bersyukur dengan pemberian Tuhan. Mereka menamakan anak mereka itu Awang Kenit. Pada suatu hari, Awang Kenit menyatakan keinginannya untuk pergi mengembara. Tetapi hasratnya itu telah membuatkan ibu bapanya ketawa. Hihihihihi. Karena mereka tidak menyangka Awang Kenit sekecil itu hendak mengembara. Alangkah kecewanya Awang Kenit dengan sikap ibu bapanya. Pada malamnya, dia tidak dapat melelapkan matanya. Akhirnya, dia pun mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah, pergi mengembara. Setelah ibu bapanya pergi bekerja, Awang Kenit membawa jerami padi dan sebilah pisau. Setelah lama berjalan, dia berhenti berehat di bawah cendawan payung, lalu tertidur. Apabila dia tersudar daripada tidurnya, dia terdengar suara orang. Dia pun mencari suara itu. Didapatinya 2 orang pemuda sedang membahagikan harta. Awang Kenit menganggap pemuda-pemuda itu ialah pencuri. Awang Kenit mendapat akal untuk menakutkan pencuri itu. Wahai manusia pencuri! Awang Kenit menakutkan mereka dengan mengugut akan membunuh mereka jika tidak pergi meninggalkan harta curian mereka. Pencuri-pencuri ketakutan dan meninggalkan harta itu. Selepas itu, Awang Kenit pun meneruskan perjalanannya. Sedang Awang Kenit berjalan, tiba-tiba dia terasa bahunya dipegang. Dia coba melarikan diri, tetapi tidak berdaya. Kemana kau nak lari? Sekarang aku boleh makan engkau, kata Gergasi. Rupa-rupanya Awang Kenit telah ditangkap oleh Gergasi dan dia berasa takut. Awang Kenit mendapat akal untuk menipu Gergasi itu dengan cara beradu kekuatan. Syaratnya, Gergasi boleh makan Awang Kenit jika ia kalah. Dan jika Gergasi kalah, ia akan menjadi hamba Awang Kenit. Gergasi berasa lucu lalu ketawa sekuat hatinya. Gergasi bersetuju lalu melepaskan Awang Kenit. Awang Kenit terus melarikan diri di celah semak. Gergasi pun mencari Awang Kenit. Awang Kenit cepat-cepat melompat ke badan Gergasi lalu masuk ke dalam telinganya. Awang Kenit menikam lubang telinga Gergasi itu dengan pisaunya. Tolonglah aku, kata Gergasi. Gergasi itu akhirnya menyerah kalah dan berjanji akan menjadi hamba Awang Kenit. Awang Kenit meminta Gergasi membawanya ke kawasan pergunungan, lalu berpisah di situ. Kemudian, Awang Kenit pun meneruskan perjalanannya. Setelah penat berjalan, dia berhenti berehat. Dia terlihat beberapa ekor burung helang. Lalu, dia memanjat kaki burung helang itu. Burung helang terbang dan Awang Kenit turut dibawa bersama.
Akhirnya, burung helang dan awang kenit sampai di sebuah kampung. Awang kenit berasa lapar, lalu singgah di sebuah rumah. Dia meminta makanan, tetapi dia dihalau. Awang kenit ditangkap dan dikurung di dalam sebuah tong. Tetapi dia berjaya melepaskan diri. Awang kenit memanjat hingga ke bumbung pondok tersebut. Di atas bumbung ada sebuah gong. Awang kenit hendak memukul gong tersebut, tetapi dilarang oleh orang kampung. Dengan alasan jika gong itu dipukul akan mendatangkan musibah kepada kampung mereka. Namun begitu, awang kenit tetap juga memukul gong tersebut. Tong, tong, tong. Tiba-tiba muncul beberapa ekor geroda menyerang kampung mereka. Penduduk kampung bertempiaran melarikan diri. Pondok tempat awang kenit bersembunyi juga telah dilanggar oleh geroda. Pondok itu telah roboh dan awang kenit telah tersepit di celah-celah timbunan kayu. Akhirnya tamatlah riwayat si awang kenit bersama timbunan kayu tersebut. Pengajaran daripada kisah awang kenit ini ialah kita harus yakin diri sendiri walaupun berbadan kecil, bijak bertindak jika ada kesusahan, dan mendengar nasihat yang diberikan agar kehidupan yang kita lalui dipermudahkan untuk mendapat kebaikan. Sekian, terima kasih.